Budaya, warisan, refleksi cerminan dalam setiap kehidupan. Pustaka Negeri Sarawak menyimpan pelbagai khazanah yang perlu kita teroka. Apakah cerita dan rahsia yang belum terukai di sebalik khazanah yang berharga ini? Segalanya akan kita selami dalam Khazanah Kenyalang. Penulisan ini start dari tahun 1960-an dan berada di pustaka sejak tahun 2011. Ilmu tafsir adalah ilmu yang mengkaji tentang pemahaman Al-Quran, menerangkan maknanya, menggali hukumnya, serta menjelaskan ibrah yang terdapat di dalamnya. Alhamdulillah kita boleh melihat tulisan tangan dia sendiri dan mereka ni memang dari segi bahasa Arab memang mereka hebat. Ini adalah koleksi tafsir Al-Quran Datuk Haji Muhammad Murtadza. Tokoh terkenal dalam dunia Islam di Sarawak, seorang insan yang penuh dedikasi terhadap kerja dan seorang ilmuwan yang membawa syiar Islam dengan cara tersendiri. Sumbangan beliau amat penting dalam ilmu Islam di Sarawak. Seorang insan yang diberi nama Datuk Haji Muhammad Murtadza bin Haji Daud. Pada 1943, beliau mendalami ilmu agama di Sekolah Aliran Arab di Madrasah Al-Islamiyah Al-Arabiyah atau sekarang dikenal sebagai Masjid India di Jalan India, Kuching, Sarawak. Dan kemudiannya beliau melanjutkan pelajaran di Madrasah Al-Junid di Singapura. Meskipun beliau tidak berkemampuan dari segi kewangan ketika itu. Datuk Haji Muhammad Murtadza menyambung pelajaran di Kolej Islam Malaya, Kelang, Selangor pada tahun 1956 yang kini dikenali sebagai Kolej Islam Sultan Alam Shah, Kelang sejak tahun 2010. Datuk Haji Muhammad Murtadza dan rakan baiknya, Datuk Haji Abdul Kadir Hassan, menerima tawaran beasiswa dari Kerajaan Negeri Sarawak untuk melanjutkan pelajaran di Kolej Islam Malaya ketika itu. Sekembali mereka daripada Kolej Islam Malaya, mereka memberi sumbangan cukup besar terutamanya bagi Islam Sarawak. Misal kata Datuk Murtadza, dia terkenal dalam membuat keputusan fatwa. Kalau tak salah saya ada 4 keputusan fatwa semasa beliau menjadi mufti di Negeri Sarawak. Dulu beliau banyak juga memberi sumbangan di tabung zakat. Dia adalah tokoh yang menulis tentang undang-undang zakat. Al-Quran ialah kitab suci dalam Islam yang menjadi rujukan kepada setiap Muslim. Diperturunkan kepada utusan terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sehingga kini tidak pernah berubah walau satu perkataan pun. Sebanyak 23 koleksi tafsiran Al-Quran telah diserahkan oleh Allahyarham Datuk Haji Muhammad Murtadza sendiri kepada pustaka semasa hayatnya. Tafsiran ini telah dihasilkan sendiri dalam tulisan Jawi oleh Datuk Haji Muhammad Murtadza ketika beliau bertugas sebagai mufti Sarawak selama 8 tahun bertugas. Beliau telah menjadi satu sumber rujukan kepada masyarakat Islam ketika mereka memerlukan ilmu yang lebih mendalam mengenai Islam. Keunikan tafsir Quran ini ia adalah ditulis sendiri oleh Allahyarham Tuan Haji Muhammad Murtadza dengan tulisan tangan dan sebanyak 23 buah buku yang ditulis dari tahun 1960 hingga 1980-an. Datuk Haji Muhammad Murtadza dibantu oleh rakan-rakan rapat seperti Datuk Anis dan Haji Kadir Hassan. Mereka sering berbincang tentang keilmuan dan keindahan Islam agar dapat dirahmati di bumi Kenyalang. Atas kesedaran ini, Tun Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Yaakob, Tan Sri Dr. Haji Abdul Taib Mahmud, Datuk Sri Haji Anis bin Haji Abud dan Datuk Haji Muhammad Murtadza bin Haji Daud
kemudiannya telah mengasaskan satu badan bukan kerajaan berkaitan Islam yang diberi nama BINA yang kini dikenali sebagai Hikmah. Dan tidak lupa juga sebenarnya mereka ini tidak akan kuat, gagah untuk berjuang kalau tidak ada sokongan, iaitu sokongan daripada PHN Taib Mahmud lah, yang menjadi rakan kepada mereka yang banyak memberi idea tentang penubuhan Jabatan Agama Islam Sarawak. Waktu itu zaman tahun 1985 ada usul supaya Jabatan Agama Islam Sarawak ditubuhkan. Tapi oleh kerana ada beberapa isu ditangguhkan sehingga pada tahun 1990 barulah Jabatan Agama Islam Sarawak dapat dizahirkan. Dahulu ketika pemerintahan Brooke, mereka telah mewujudkan jawatan Datu Imam dan Datu Hakim untuk menjaga hal ehwal ibadah dan pengurusan Islam di Sarawak. Brooke juga telah mewujudkan Balai Datu yang menjadi pusat pertemuan tokoh Islam Sarawak untuk membincangkan tentang hal ehwal orang Melayu dan Islam. Untuk negeri Sarawak yang bagi tokoh-tokoh untuk Al-Quran dan juga tafsirnya, lebih kurang ulama Sarawak, yang Sarawak ini mungkin lebih mesra disebut sebagai tokoh-tokoh ulama yang seperti Syekh Osman Abdul Wahab, Datuk Haji Abdul Qadir Hassan, Datuk Haji Murtada Haji Daud, dan beberapa lagi yang digelar sebagai Datuk Imam, Datuk Mufti dan juga Datuk Hakim. Penglibatan pertama Datuk Haji Muhammad Murtadza di Majlis Islam Sarawak adalah ketika menjadi guru agama Majlis Islam Sarawak pada tahun 1961 hingga 1962. Beliau menyumbang ilmu agamanya di masjid-masjid dan madrasah di sekitar Sarawak. Datuk Haji Muhammad Murtadza juga seorang jurucakap radio di Radio Televisyen Malaysia Sarawak dan mengacarakan program tafsir Al-Quran di radio tersebut. Ketika Datuk Haji Muhammad Murtadza belajar di Kolej Islam Malaya, beliau membuat kajian yang menarik berkenaan kanak-kanak yang berusia 12 tahun di sebuah sekolah. Kami suka kaitkan perkembangan manusia dengan otak. Mendidik anak-anak pun bukannya sesuatu yang agak mudah. Cabaran dia sangat tinggi. Ini adalah koleksi kajian kanak-kanak oleh Datuk Haji Muhammad Murtadza. Sebagai tokoh ulung dalam dunia Islam Sarawak, Datuk Haji Muhammad Murtadza, beliau telah menyimpan impian untuk melanjutkan pelajaran ke Al-Azhar. Namun begitu, impian itu tidak terlaksana atas pelbagai sebab. Walaupun begitu, ini tidaklah mematahkan semangat Datuk Murtadza dalam mencari ilmu. Beliau terus berusaha sehingga dapat membuat satu kajian di Kolej Islam Malaya dan menjadikan subjek kajian kanak-kanak sebagai penyelidikan utama beliau. Kajian kanak-kanak ni dilakukan oleh Tuan Haji Muhammad Murtadza sendiri. Ia mengenai seorang kanak-kanak yang lahir pada tahun 1947. Nama kanak-kanak ia Kamaruzaman bin Sudin. Dalam kajian Datuk Haji Muhammad Murtadza, Kamaruzaman merupakan seorang kanak-kanak yang bijak dan cergas. Dia lahir dalam keluarga yang kurang berkemampuan, hidup serba kekurangan dan mempunyai keluarga yang besar. Ada 8 orang adik-beradik semuanya. Dalam keluarga, Kamaruzaman merupakan anak keempat daripada 8 orang adik-beradik. Ayah Kamaruzaman merupakan seorang yang sangat garang dan keadaan Kamaruzaman dikelilingi oleh persekitaran negatif. Walaupun demikian, Kamaruzaman merupakan pelajar yang aktif di dalam kelas dan suka bersukan. Dia juga merupakan pelajar yang disayangi di sekolah dan sering mendapat perhatian. Namun begitu, Kamaruzaman kelihatan keliru
dengan kehidupannya kerana faktor kesempitan hidup dan juga persekitaran yang berbeza. Dalam hal ini, persekitaran rumah, keluarga, rakan dan juga sekolah memainkan peranan. Kami suka kaitkan perkembangan manusia dengan otak. Okey, kanak-kanak otaknya adalah macam developing ya. Jadi kita tengok bila kita mula kajian, bila kita bekerja dengan kanak-kanak, kita perlu tengok nyemput umur, kematangan dan juga kepintarannya. Jadi walaupun macam ya, kita perlu tengok juga keadaan anak itself. Kan setiap individu, setiap anak mempunyai keistimewaan masing-masing. Ada cepat, ada lambat. Kajian Datuk Haji Muhammad Murtadza boleh dianggap sebagai satu kajian awal yang penting dalam mendalami pemikiran dan pergaulan kanak-kanak. Walaupun Datuk Murtadza belajar mendalami ilmu agama di kolej tersebut, kajian beliau mengenai kanak-kanak dan cara berfikir ini telah membuka ruang untuk perbincangan yang lebih luas mengenai sumbangan beliau dalam bidang ilmu yang lebih berbeza, iaitu psikologi dan sosiologi. Fatin, seorang anak perempuan yang berumur 12 tahun. Perkembangan Fatin pada era milenial ini menyentuh pelbagai aspek pendidikan di rumah. Kami cuba mengkaji perkembangan anak perempuan ini yang dididik oleh bapanya, Noh I, menerusi kajian kanak-kanak oleh Datuk Murtadza. Fatin ni dia punya karakter, dia suka mencuba. Dia suka mencuba dan lebih kepada nak ambil tahu. And then secara amnya boleh saya katakan, kalau dululah daripada kecil, karakter kita nampak dia agak low esteem. Tapi nak mencuba. Dia tahap confident ni, unless kita ada bersama dengan dia. Jadi di situ kita tunjukkan kepada dia bahawa cuba je dulu. Cuba dulu. Contohnya kalau dulu saya ingat lagi pada ketika dia berusia 4 tahun, 5 tahun, pada permulaan play schoolnya, kita mengajar dia ABC. Kita pun heran, dia ni apa masalah dia, sama ada disleksia ke dan sebagainya. Tapi apabila dia lebih kepada dia cenderung, apabila dia cenderung dia suka satu perkara tu, dia akan explore. Dalam kajian Datuk Murtadza, persekitaran juga memberi pengaruh kepada perkembangan seorang kanak-kanak. Persekitaran yang baik akan mempengaruhi cara berfikir seseorang dan seterusnya membantu seseorang itu untuk maju lebih terkehadapan dengan lebih mudah berbanding orang lain. Daripada kajian Datuk Murtadza, dapat dilihat bahawa kaedah yang digunakan oleh keluarga kanak-kanak ini lebih menekankan kepada cara mendidik yang lebih autoratif. Kaedah ini banyak digunakan oleh keluarga-keluarga terdahulu dan ini berlaku atas pelbagai faktor. Saiz keluarga yang besar dan juga kesempitan hidup kanak-kanak tersebut telah menyebabkan kaedah yang autoratif ini telah dipilih oleh ayah Kamarul Zaman. Keadaan semasa juga menyebabkan ayah Kamarul Zaman merasakan bahawa kaedah ini ialah kaedah terbaik dalam mendidik anaknya. Mendidik anak-anak ni ataupun mengasuh anak-anak ni terbahagi kepada 3. Yang mana ada yang berbentuk autoritatif, authoritarian dan permisif. Jadi ibu bapa pada masa kini nak katakan permisif ada juga, autoritatif ada juga. Cuma yang authoritarian tu kurang sikit. Sebab ibu bapa sekarang mendidik anak-anak pun bukannya sesuatu yang agak mudah. Cabaran dia sangat tinggi, terutama kanak-kanak sekarang yang terlibat dengan internet, gadget yang banyak. Mereka lebih terdedah kepada informasi-informasi luar. Jadi mendidik anak-anak zaman kini dia tak macam dahulu. Sebab kalau dahulu ibu bapa tu lebih menggunakan kaedah anak-anak tu takut, mereka lebih senang diajar. Sebab itu bapa dulu boleh kita lihat bengis kan. Ada yang bengis, ada yang garang. Anak umpama kain putih.
Sekiranya kita mewarnakan mereka dengan warna yang penuh keceriaan, anak tersebut akan jadi anak yang dipenuhi kegembiraan. Sekiranya warna yang kita gunakan pada kain putih yang suci itu warna yang penuh kemarahan, berkemungkinan anak itu nanti akan jadi seperti mana lukisan yang kita hasilkan di atas kain suci itu. Sumbangan besar Datuk Murtaza ini telah membuka mata kita bahawa ilmu agama bukanlah hanya sekadar asas menjalankan ibadah, tetapi juga komunikasi dan pendidikan kepada masyarakat untuk menjadi lebih baik. Terdapat pelbagai misteri dalam masyarakat yang belum dirungkai lagi. Kepercayaan dan juga cara hidup yang sebelum ini diamalkan dan kini sudah perlahan-lahan ditinggalkan. Kalau you cuba untuk menghentikan kepercayaan itu memang sesuatu yang sangat mencabarlah. Tak salah untuk kita praktikkan kalau dianya elok. Tatkala amalan Islam masih lagi baru dalam masyarakat Sarawak, Datuk Murtaza telah hadir membincangkan perkara ini dengan mendalam melalui koleksi tesis khurafat. Di dalam penulisan ini terdapat koleksi catatan amalan-amalan masyarakat Melayu Sarawak dan Melanau yang telah tidak lagi diamalkan sekarang. Terdapat penerangan yang jelas tentang beberapa pantang larang dan juga ciri-ciri makhluk halus yang dipercayai oleh masyarakat di dalamnya. Ditulis dengan baik dan teliti oleh Datuk Murtaza ketika beliau masih hidup untuk dijadikan satu catatan kehidupan tentang amalan masyarakat dahulu. Tatkala agama Islam masih lagi muda dalam masyarakat, penulisan-penulisan ini merupakan catatan kepercayaan masyarakat dahulu sebagai panduan kita pada hari ini. Sekarang kita dah berada di zaman moden, tapi tetap ada mungkin segelintir yang masih mengamalkannya. Pertamanya adalah kita kena faham dulu khurafat itu apa. Khurafat itu kita boleh faham ialah cerita rekaan atau khayalan, pemujaan, ada istiadat, pantang larang yang berselisih dengan akidah kita dan ajaran Islam. Kepercayaan ini juga boleh pergi kepada mensyirikkan Allah. Itu jelas bermasuk khurafat. Sudah banyak amalan khurafat ini yang ditinggalkan. Namun begitu, dalam dunia moden ini, amalan-amalan ini masih segar diamalkan. Dalam ilmu psikologi moden, amalan lama dilihat dari sudut yang berbeza. Keadaan dan pemikiran individu ialah antara perkara yang menjadikan amalan lama masih diamalkan. Ini kerana kepercayaan individu kepada satu amalan itu. Dari penulisan Datuk Murtaza dapat kita lihat bahawa keluasan ilmu beliau sehingga beliau juga membuat kajian kepada budaya masyarakat Eropah yang sebenarnya agak asing dari kita masyarakat Asia. Dia juga ada memberikan contoh kepercayaan khurafat ataupun karut orang Inggeris, iaitu orang Inggeris tidak boleh menyalakan rokok lebih daripada 2 orang. Kalau ada orang yang ketiga yang menyalakan rokok dari anak mancis yang sama, orang yang ketiga tersebut akan ditimpa bala. Dan salah satu contoh lagi untuk orang Eropah, mereka tak boleh memecahkan cermin. Kalau cermin itu dipecahkan, mereka akan ditimpa bala ataupun bencana.
Selain itu, dalam kajian ini, Datuk Murtadza juga menerangkan tentang petua-petua dalam masyarakat Melayu Sarawak. Petua-petua ini yang merupakan satu amalan turun-temurun yang merupakan garis panduan kehidupan masyarakat dahulu. Bagi saya, kalau petua yang masih tak begitu membebankan dan tak menampakkan menjurus ke arah yang terlalu syirik dan khurafat, tak salah untuk kita praktikkan kalau dianya elok. Macam saya cakap tadi, petua yang you ambil nasi, jangan dibalikkan balik. Kenapa dia buat macam tu? Sebab kalau buat macam tu, dipercayai nasi yang dalam bekas tu boleh basi. Sebab itulah dia cakap bila you dah ambil, jangan letak balik. Macam dia cakap tadi, malik, malapetaka. Basi tu malapetaka lah sebenarnya. Orang lain tak boleh makan dah nasi tu. Nak tak nak kena buat balik. Dalam ajaran agama, terdapat perkara yang tidak dapat diterangkan dengan logik akal, tetapi hanya boleh diterangkan melalui kepercayaan yang mendalam kepada Tuhan dan juga menghindari perkara yang bercanggah dengan ajaran agama. Kepercayaan kepada syurga dan neraka ialah perkara yang sukar diterangkan menggunakan ilmu sains moden. Terutama yang khurafat tu, kalau you cuba untuk mendidik dia ataupun mengatasi itu ataupun menghentikan kepercayaan itu, memang sesuatu yang sangat mencabarlah. Itu kepercayaan seorang tu, khurafat tu. Tetapi dia lebih kepada diri sendirilah, kesedaran diri. Bahawa tangkal-tangkal ni, kalau boleh kita cek dulu, buat kajian. Dari mana datang? Betul tak? Ada tak bukti-bukti saintifik? Kalau kita dapat buktikan itu, dia boleh sedikit sebanyak memberi macam merasionalisasi pendapat seseorang itulah. Di sinilah pendidikan menjadi batu asas kepada kekuatan akidah seseorang. Dengan sentiasa belajar dan mendalami agama melalui orang yang betul dan berpengetahuan tinggi, sudah pasti kita akan lebih susah untuk dipengaruhi. Mengelakkan daripada kerap bergaul dengan teman yang salah juga akan membantu kita dalam membentuk jati diri dan mengelakkan daripada mengamalkan ajaran yang salah. Penulisan Datuk Murtadza mengenai ilmu ini telah membuka ruang perbincangan dan juga membantu dalam beliau menjalankan amanah beliau semasa menjadi mufti dan juga pendakwah agama di Sarawak. Karya beliau ini juga kini telah menjadi rujukan kepada banyak penyelidik tempatan.